Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar tajuk bidang adab, iaitu cintakan sunnah Rasulullah SAW dalam pendidikan Islam tahun 3. Bila kita sebut perkataan sunnah, semestinya kita tahu ia merupakan satu perkara yang baik, dan apa-apa sahaja perlakuan kita ataupun perkataan kita yang baik itu juga merupakan sunnah. Dan kita lihat pada gambar yang telah saya tunjukkan ini, ada beberapa cara yang kita lakukan menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah dengan menjadi anak yang soleh, kemudian kerap membaca Al-Quran, menghormati orang lebih tua, bercakap perkara-perkara yang baik sahaja. Menuntut ilmu pun salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Cintakan ibu bapa, menutup aurat dengan sempurna, menghubungkan silaturahim, kemudian berbakti kepada ibu bapa, menjaga kebersihan dan makan menggunakan tangan kanan. Itu pun salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, sekarang kita lihat sunnah adalah sesuatu yang bersumberkan daripada Rasulullah SAW dalam bentuk ucapan, perbuatan, sifat serta akhlak yang diberitakan oleh sahabat baginda. Dalil nakli daripada surah Al-Hash, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Kita sekarang akan melihat apakah yang dimaksudkan dengan sunnah perkataan. Semua ucapan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk suruhan, larangan serta galakan. Kita beri contoh di mana Nabi Muhammad SAW menyatakan tentang kelebihan membaca Al-Quran. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu semua membaca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, memberikan syafaat kepada orang yang membaca dan beramal dengan hukum hakamnya. Di sini jelas bahawa Nabi Muhammad SAW menekankan kita untuk beramal dengan Al-Quran, kerana Al-Quran mampu memberi syafaat di akhirat kelak. Dan Nabi Muhammad SAW telah menceritakan bahawa kita sebagai umat Islam harus menjauhkan diri dari sifat sombong dan bangga diri. Dalam hadis daripada Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, mahukah aku memberitahu kepada kamu siapakah ahli-ahli neraka? Mereka ialah orang yang keras kepala, sombong, suka mengumpul harta, tetapi tidak suka membelanjakannya untuk kebaikan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan jelas dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW mencela orang yang sombong, mencela orang yang bangga diri, dan mencela orang yang mengumpul harta yang banyak namun tidak membelanjakannya ke jalan Allah. Kita beralih kepada sunnah perbuatan yang bermaksud segala perbuatan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh sahabat baginda. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW memulakan dengan anggota kanan ketika memakai kasut dan bersuci. Muttafaqun alaih. Di sini jelas bahawa Nabi Muhammad SAW menyarankan kita untuk mengutamakan anggota kanan. Contohnya bila kita memakai kasut, bila kita ambil wudu, dan
Kita sedia maklum, bila kita ambil wuduk mendahulukan anggota kiri, maka perkara itu adalah makruh. Bila makruh, maka kita tidak mencapai kesempurnaan dalam berwuduk. Dan yang kedua, kita lihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri merendah diri dan terlebih dahulu memberi salam kepada sesiapa yang dijumpainya, walaupun kanak-kanak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang pemimpin kerajaan Madinah waktu itu, dan begitu merendah diri, dan merupakan orang yang pertama memberi salam bila berjumpa dengan orang. Kemudian yang ketiga, kita akan lihat diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun daripada tidur, baginda menggosok giginya dengan menggunakan siwak ataupun kayu sugi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat menekankan kepentingan kebersihan diri agar kita dapat hidup lebih sihat. Apabila kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah menjadi bukti bahawa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Yang ketiga, kita akan terhindar daripada melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita menghindarkan diri dari perkara itu, kita akan membentuk umat Islam yang berperibadi mulia, dan yang paling penting, menjadikan diri kita lebih beristiqamah dalam beribadah. Rumusannya, orang yang beramal dengan sunnah Rasulullah SAW akan menjadikannya lebih berakhlak mulia. Jadi tamatlah tajuk kita hari ini. Kita akan jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.